Dekat Malaysia ni ada banyak nama tempat yang terkenal dengan pantai. Hari ni saya nak bawa anda semua ke satu tempat yang bukan sahaja ada pantai, tapi ada banyaknya simpanan sejarah ketenteraan dekat Malaysia. Ada Kereta Kebal, Meriam dan macam-macam lagi. Jadi, jom kita pergi ke Port Dickson, Negeri Sembilan. Hello guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Azman. Kepada anda yang dah subscribe dan jangan subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, boleh tekan subscribe, like dan share all my video jika anda berminat. Jadi untuk video kali ini kita nak pergi ke Port Dickson dulu untuk hari ni lah. Lepas tu kita akan pergi ke Melaka. And ya, sebelum kita bergerak ke sana, kita akan pergi ambil seorang kawan kita orang. Hari ni kita ada Zo di ujung sana. Lepas tu kita ada Firdaus. Dan last kita ada Syafiq, roommate. Kita akan pergi ambil Zakuan dulu dekat area Nilai Impian. Nilai Impian ada? Area Nilai Impian. Lepas tu kita akan pergi ke sarapan dulu lah. Stay tune sampai habis video ni. And yang belum tekan subscribe, tekan subscribe, like dengan share video ni, okay? Jom. Bye. Hai, apa khabar? Weh, dia sidai kita bro. Alright. Okay, so Zakuan ada. Jadi kita nak pergi ke breakfast ya. Sarapan semua kejung ni panggil benda. Alright, jom kita pergi makan jap. Kita mula-mula ingatkan nak pergi ke arena dekat kawasan rehat, tapi tutup. So kami pun beli roti sandwich dengan kopi. Okay. Alright. Pau. Alright, jom lah kita bergerak. Okay guys, kita dah sampai di Port Dickson. Jadi kita nak singgah satu tempat ni, iaitu namanya Museum Tentera Darat. Alright. Kalau kata tentera darat, ada kapal terbang kat depan kita orang. So tak tahulah, Museum Tentera je lah kita cakap, okay. Jadi kita nak tengok ada apa kat dalam Museum Tentera ni. And saya akan buat scenery sikit lah, bercerita tentang sedikit sejarah mungkin tentang ketenteraan di Malaysia. Alright, so jom kita tengok kat dalam. And kita akan tengok apa ada dekat dalam Museum Tentera ni. Alright, jom. Okay, jadi bila masuk je tadi memang nampak banyak gila kereta kebal dengan mungkin orang panggil meriam lah. So dekat luar tadi masuk-masuk kita disambut dengan meriam dan kereta kebal And ada juga kereta api dekat sebelah ni. Semua bukan kereta api lama lah saya rasa. Kalau korang perasan ada satu meriam yang daripada Jepun punya. Dia simpan dekat sini. Lepas tu bila saya jalan kat tepi ni, kereta api lama ni dia ada letak suara ataupun sound effect kereta api tu sendiri. Jadi memang agak excited jugalah bila kita jalan ni, ada bunyi-bunyi ni lah. Ni baru kat luar tau. Kita tak masuk lagi kat dalam, alright? Jom kita masuk. Okay, untuk tempat ni dia ada dua exit ataupun dua tempat masuk. Saya tak pasti yang depan ni boleh masuk ke tak, tapi ni macam pintu dua. Kat pintu kedua ni pun ada juga meriam dan kereta kebal yang sambut lah nampak siapa yang berminat sangat dengan ketenteraan ni memang akan teruja dan excited untuk masuk ke tempat macam ni lah. Saya walaupun tak adalah nak kata minat ataupun terlalu obses dengan ketenteraan ni, tak adalah sangat, tapi saya agak ada minat sikit dekat situ. And saya rasa macam wow, banyak gila geng kat sini. So siapa yang berminat nak datang, korang boleh datang sendiri dekat Port Dickson ni, right? Kita mungkin akan masuk dalam and kita akan tengok lagi dekat area ni, right? Jom. Kalau korang perasan, bila kita jalan dekat meriam-meriam ni, dia ada juga bagi detail nama dan dia punya specification untuk setiap meriam ni. Jadi korang tak adalah datang kat sini sekadar tengok dan kosong-kosong macam tu je. So kalau korang nak belajar sejarah pun, korang boleh datang sini dan baca setiap detail yang dia bagi lah. Jadi tak adalah korang tak tahu apa meriam ni, namanya apa, speknya apa dan dia punya model dia. Okay guys, tadi sebenarnya kita orang jalan kat depan, bahagian depan tau. Tapi bila kita orang tengok belakang sikit, ada lagi tempat simpan kereta kebal guys. Banyak gila kan kat sini. Nampak? So kalau korang pergi ke sini, jangan lupa untuk singgah di bahagian belakang tempat kereta kebal ataupun saya tak pasti namanya secara spesifik, tapi kita boleh panggil lah kereta kebal kan. Sebab kat sini ada banyak gila tank and yalah, orang panggil aset-aset ketenteraan untuk kita punya negara Malaysia. Jangan lupa datang sini, kau tengok sendiri, okay? Memang excited. Siapa yang minat dekat ketenteraan ataupun korang tak minat pun, saya rasa korang boleh bangga dengan Malaysia punya ketenteraan. Okay, actually sebenarnya ada banyak lagi kat luar. Ada siap terowong bawah tanah semua. Cuma
kita orang panas dulu ni. Jadi kita akan masuk ke dalam dulu, kita akan tengok apa ada dekat dalam. Tapi saya tak pasti boleh record ataupun tak. Selagi kita boleh record, kita record, okay? Jadi jom kita masuk ke dalam dan tengok apa ada dalam tu. Okay, actually bila kami masuk je dalam Museum Tentera Darat yang bahagian indoor ni, kita rasa salah tempat tau, ataupun salah masuk era lah sebenarnya. Dia ada urutan dia. Jadi kalau korang masuk kat sini, korang kena masuk dulu daripada zaman kegemilangan Melaka and then sampailah ke Merdeka. Yang tempat yang kami masuk ni ialah era selepas Merdeka lah. Okay, jadi bila kita masuk dalam ni, first kita akan nampak pengenalan tentera ataupun Angkatan Tentera Malaysia, dan kita akan nampak kapsul masa guys. Kapsul masa ni ada tadi saya rekod berkenaan dengan Angkatan Tentera Malaysia lah. Selain daripada itu juga banyak tempat untuk membaca sejarah tentang Tentera Malaysia. Jadi kalau korang minat membaca, korang boleh datang sini. Kalau korang tak minat membaca sekalipun, jangan risau, sebab dekat dalam ni ada pameran-pameran senjata kan. Daripada kalau korang main PUBG tu kan, ada car, ada sniper, ada AK, ada macam-macam. Peluru pun ada dan meriam pun ada dalam ni. Selain daripada tu, kalau korang tak minat senjata api, pedang pun ada dalam ni guys. Jadi kalau korang berminat nak tengok senjata-senjata ni, macam belakang ni ada pedang, korang boleh masuk dalam Museum Angkatan Tentera Darat ni untuk tengok sendiri dengan mata kepala korang sendiri. Siapa yang main PUBG ni tahulah. Ni helmet level 1. Tengok helmet level 1. Helmet level 1. Lepas tu ni ada helmet level 2. So atas sekali, sekejap nak cari helmet level 3. Rasa macam ni kot helmet level 3. Tapi helmet level 3 nya warna hitam kan. Kat atas tu ada topi tentera. Ni pun topi tentera. Tengok ada macam-macam geng. Okay, actually kita orang tadi terus masuk ke era yang terlompat era. Jadi kalau korang masuk sini, korang kena baca dia punya petunjuk dia daripada era Melaka, era British, Melaka dulu lah. Melaka, lepas tu pergi ke era British, lepas tu baru ketenteraan Melayu. Alright, jadi kita akan masuk dulu ke era Kesultanan Melaka yang kita akan tengok apa ada dalam tu. Sebab tadi saya buka sikit tadi dah macam excited gila, sebab sejarah tentang Melaka ni memang agak excited kalau kita dapat kaji betul, sebab kita pernah menjadi satu tamadun yang orang panggil terkenal dan terkemuka di seluruh dunia. Jadi jom kita masuk ke dalam era Kesultanan Melaka, right? Okay, jadi bila masuk bahagian era Kesultanan Melaka, first thing first yang kita boleh nampak adalah kapal. Sebenarnya Melaka ni terkenal dengan pelabuhan yang sibuk dan terkemuka tau. Jadi apabila dia sibuk, dah tentu banyak ancaman landun dan penjahat. Di sinilah tujuan pertahanan ataupun tentera pada zaman Melaka. Saya terpesona dengan reka bentuk museum dengan konsep seolah-olah berada di pelabuhan. Kami juga seolah-olah berada di atas air dengan kapal yang besar di tengah-tengah museum ataupun di tengah-tengah pameran era Kesultanan Melaka ini. Jadi bila anda tengok betul-betul reka bentuk yang teliti dan seni ukir kayu yang cantik menambah mood Melaka itu sendiri. Di dalam museum ini pula banyak menceritakan tentang bagaimana sistem pertahanan mereka ataupun sistem pertahanan tamadun Kesultanan Melaka mempertahankan diri daripada ancaman landun dan ancaman penjahat. Terdapat juga replika keris dan perisai disusun dan beberapa replika dulang dan barang zaman Kesultanan Melaka. Jadi dekat sini juga anda boleh dapat tengok replika A Famosa dan bangunan merah yang membawa kita ke era Belanda. So di dalam era Kesultanan Melaka ini ada juga zaman ataupun era Belanda itu sendiri, dan pakaian tentera pada zaman itu juga dipamerkan di dalam museum ini. Okay, so dah settle era Kesultanan Melaka. Dia tak banyak sangat dalam era Kesultanan Melaka ni sebab saya rasa dia fokus on ketenteraan kan museum ni. Jadi kita akan masuk ke era British. Kita akan tengok apa ada dalam era British. The British era, right? So jom kita masuk ke dalam era British. Okay, masuk saja ke dalam era British. Pertama sekali yang kita boleh nampak adalah gambar komando British dan bendera British itu sendiri. Jadi ada juga patung pegawai British dan cara pemakaian askar British yang dipamerkan di dalam pameran ini. Lagi sekali, siapa yang minat pada membaca, inilah syurga buat anda. Banyak sangat penerangan tentang era British itu sendiri di dinding-dinding pameran. Yang tak minat membaca jangan risau, sebab di dalam pameran ini juga ada disertakan barang-barang
waktu zaman British dan beberapa senjata yang British gunakan. Dalam pameran era British ini, patung tokoh-tokoh pahlawan yang menentang British seperti Mat Salleh, Tok Janggut, Tok Bahaman dan lain-lain juga ada dipamerkan di sini. Bukan hanya patung mereka dipamerkan, malah penjelasan tentang setiap tokoh juga ada di sini. Jadi kepada siapa yang minat membaca, memang benar-benar syurga lah buat anda di dalam pameran inilah. Banyak maklumat yang anda boleh dapatkan tentang tokoh-tokoh penentang British pada zaman era penjajahan British. Okay guys, so macam itulah era British ataupun the British era. Tadi kita dah tengok dekat atas. British era ni agak banyak menceritakan tentang Tok Janggut, pahlawan Melaka lah, penentang British masa British punya era. Jadi kita nak masuk ke belakang ni, iaitu era penubuhan askar Melayu yang ni orang kata lepas daripada zaman British, ada beberapa penubuhan askar Melayu untuk era menentang British lah, ataupun menentang penjajahan. Lebih kepada menentang penjajahan. Jadi jom kita tengok dalam galeri era penubuhan askar Melayu ni, right? Jom. Tidur dah. Okay, waktu ni kami semua dah penat membaca dan belajar sejarah. Jadi saya tahu korang semua pun dah sama juga. Ada yang dah skip semua kan. So jom kita cepat je. Dalam era ni pula korang boleh nampak banyak replika tentera disebabkan inilah permulaan askar Melayu. Baju askar, senapang askar dan macam-macam lagi tentang askar ada dalam ni. Jadi siapa yang minat tentang askar ni, korang akan rasa teruja bila masuk ke tempat ataupun era pameran inilah. So Zack, apa boleh dapat dekat dalam museum ni? Sedih? Perasaan terus. Jadi memang dekat dalam ni ada banyak lah menceritakan tentang bagaimana askar Melayu menentang tentera Jepun. Jadi ada di cerita tadi, kalau korang boleh perasan, dia macam ni dia lepaskan mortar kepada tentera Jepun. So memang agak excited. Siapa yang minat sejarah, korang wajib lah yang pergi sini. Ada macam-macam korang boleh tengok. And saya nak enjoy lagi tempat ni. So jom kita tengok apa lagi dekat museum ketenteraan ni, right? Okay, so bila dah lepas era ketenteraan ataupun permulaan untuk ketenteraan Melayu ni, askar Melayu ni dah dicipta ataupun dicipta lah, dimulakan ataupun lupa lah. So kita akan pergi ke era pra-kemerdekaan. Okay, kita tengok apa ada dalam galeri era pra-kemerdekaan. Dalam era ni banyak menceritakan tentang bagaimana proses negara kita mendapatkan kemerdekaan, bagaimana Jepun menakluk tanah Melayu dan macam-macam lagi. Sebabkan ini merupakan muzium ketenteraan, maka banyak yang berkaitan dengan tentera seperti baju tentera, kapal tentera dan semua ini berlaku pada era pra-kemerdekaan. Okay, so actually sebenarnya ada lagi 2 galeri kat atas. Dan tadi saya ada jumpa dan borak-borak sikit dengan seorang tentera. Katanya ada lagi 1 galeri yang akan dibuka, tapi belum launch lagi. So korang kena diam-diam. Jadi kita akan pergi last kali galeri, sebab yang 2 galeri kat atas tu dah tutup. Dia tutup sekejap untuk tujuan cat semualah. Jadi kita akan pergi ke last galeri, iaitu sumbangan tentera darat ataupun tentera darat Malaysia lah. Jom kita masuk ke dalam galeri terakhir ni, alright? Okay, basically pameran ini banyak menunjukkan tentang sumbangan yang diberikan oleh Angkatan Tentera Darat Malaysia. Kehidupan tentera seperti sukan dan macam-macam lagi ada ditunjukkan di dalam pameran ini. Dalam ini juga ada banyak pameran-pameran yang akan buat anda semua teruja. Macam replika parachute yang berada di tengah-tengah pameran tersebut. Okay guys, so kita dah habis dah galeri. Banyak baca-baca tadi kan. So siapa yang minat baca bolehlah duduk dalam tu lama-lama. Lepas tu baca macam-macam. Okay? Lepas tu sekarang ni kita nak pergi ke Susun Atur Terowong Parti Komunis Malaya. Jadi kita akan masuk dalam terowong ni dan kita akan tengok ada apa dan ke mana tempatnya. Alright, so jom kita masuk dalam terowong.
Replika terowong komunis ini yang panjangnya dalam 142 meter ini dibina bagi memberi pengalaman yang sebenar kepada pengunjung seperti kami. Dalam terowong ini diletakkan banyak pameran seperti ubat-ubatan, senjata dan macam-macam lagi tentang tentera darat Malaysia. Pengalaman ini adalah sangat manis dan mahal kerana kami sendiri dapat merasai jalan di dalam terowong komunis yang orang kata real walaupun ia merupakan replika. Okay, keluar saja daripada tempat terowong tadi tu, kita akan nampak terus belakang ni, iaitu kapal terbang ataupun replika. Saya tak tahu sama replika ataupun original, tapi tadi dia sembang dengan seorang tentera tadi, dia kata mostlynya adalah original. So mungkin adalah original dan dia letak ni as a replika lah. Alright, so lepas ni kita akan pergi ke jambatan gantung. Sini pun ada jambatan gantung untuk kita jalan lah. Kiranya dibuat macam attraction lah dekat sini. Jom kita pergi ke jambatan gantung. Baru jalan sikit dah penat lah guys. Jom. So kalau korang rasa macam haus ataupun nak minum dan makan, macam ni, makan aiskrim. Tangan kanan, bismillah, korang boleh beli dekat depan. Dia macam kantin ataupun kafe and korang boleh duduk-duduk santai dekat area sebelah kereta kebal. Jadi kalau korang minat nak beli air ataupun ada rojak, ada wafer, ada macam-macam, korang boleh datang situ je and beli, lepas tu tapau and minum kat sini. Lepas tu sebelah daripada kantin ataupun kafe tu ada kedai orang panggil cendera hati lah. Untuk budak-budak nak cari helmet ataupun baju-baju askar, korang boleh pergi dekat sebelah kantin ataupun kafe dekat Museum Tentera Darat ni. Alright, kita nak minum sekejap and kita akan sambung lah vlogging. Saya rasa dekat area museum ni dah tak ada apa-apa dah. So mungkin kita akan keluar sikit, tengoklah macam mana. Alright. Okay guys, so kita kembali lagi dan teruskan perjalanan kita di Port Dickson. So basically sekarang ni kami berada di Pantai Teluk Kemang, iaitu Taman Awam lah. Jadi kami nak berjalan-jalan sekejap sementara tunggu untuk makan. Okay, jadi kita akan tengok agak scenery dekat Pantai Teluk Kemang ni. Jadi kita nak tengok apa ada di Pantai Teluk Kemang. Alright, so jom kita tengok apa ada dalam pantai dekat area Pantai Teluk Kemang. Alright. Pantai Teluk Kemang ni antara pantai yang meriah gila. Dapat banyak aktiviti yang korang boleh buat kat sini, macam banana boat, jet ski, dengan korang boleh mandi laut dekat sini. Kalau keluarga-keluarga yang tak nak mandi laut tu, korang boleh lah sewa je kemah kat tepi pantai ni untuk korang berteduh. Lain tu, kat kawasan pantai ni juga ada jual macam-macam cendera hati, macam baju, beg dan banyak lagi yang korang boleh dapat. Macam craft tangan pun ada juga dijual di kawasan ni. Yang nak main layang-layang tu, layang-layang pun ada jual kat sini. Jadi ni agak racun lah untuk kanak-kanak ataupun ibu bapa yang bawa kanak-kanak ke pantai ni. Kat sini pun ada kereta mainan elektrik yang besar untuk kanak-kanak tu. Jadi adik-adik yang nak main benda ni bolehlah try sewa dekat sini. Beritahulah parent korang untuk sewa kereta dekat area pantai ni. Yang nak main basikal dekat tepi pantai, korang boleh sewa juga
basikal dekat area pantai Teluk Kemang ini. Mungkin korang ada yang minat untuk menunggang kuda. Dekat sini pun ada guys. Korang boleh sewa kuda dekat area pantai ni, tapi saya tak pastilah harganya berapa. Jadi dekat kawasan ni ada banyak manisan yang orang jual, tapi kami sempat singgah untuk beli ais kepal Milo dekat area ni. Bolehlah, sedap juga untuk kita basahkan tekak yang kering ni. Jadi kami sampai di sini je dah pukul 3. Tapi kami belum lunch. Jadi kami pun singgahlah di satu kedai di tepi pantai ni. Saya makan nasi goreng kampung dan telur dadah je. Jadi actually kawasan ni kami agak susah nak pilih apa nak makan, sebab area ni banyak gila guys. Banyak gila pilihan untuk korang menjamu selera di tepi pantai ni. Tak payahlah korang nak pergi cari tempat lain, nak mandi laut tapi nak makan semua kan. Korang boleh beli dekat kawasan pantai ni je. Okay, so kami berada di pantai Teluk Kemang. Memang Teluk Kemang panggil. Jangan salah hai. Tapi memang ramai orang dan ya mostlynya budak-budak lah ramai kat sini. And itulah, memang ramai orang. Memang ramai sangat. Itulah kita punya industri pelacongan pun agak dah bergerak lah. Agak aktif lah, alhamdulillah. Itulah, cuma jaga SOP bagi siapa yang nak pergi tempat-tempat pelacongan ni, supaya tak adalah kita menyebarkan penyakit ataupun menyebarkan wabak COVID-19 ni kan. Guys, okay, kita dah sampai di Melaka. So nak check in hotel sikit. Tadi daripada PD kita gerak terus ke Melaka sebab tak ada tempat nak duduk kat Melaka. So insyaAllah kita akan check in di Hotel Sun Inn. Hotel Sun Inn. Lepas ni saya akan tunjuk sikit lah. Kita akan room tour sikit di Hotel Sun Inn. Alright. Assalamualaikum. Weh, ni kena masukkan kad tu. Kad ni kan. Alhamdulillah. So macam ni lah kita punya bilik. Ada TV. So ada sikit itulah aircon ada. So ada dua bilik. Dua bilik lah. Dua katil dan dalam ni ada tandas. Tandas ada. Nice. Lawa. Dan bersih yang penting. Okay. Macam itulah kita punya hotel untuk satu malam. Alright. So insyaAllah nanti esok kita akan pindah pula ke hotel yang lain. Sorry doh, privacy. Okay guys, so itu sajalah untuk video kita kali ni. Just a simple vlog daripada PD semua. So thank you so much sebab tengok. Daripada PD, daripada Nilai, Usim ke PD dan akhirnya kita di Melaka. Okay, plan asalnya adalah kita nak pergi tidur di PD, tapi di PD tiada tempat lah, tiada hotel yang masih lagi available. So kami pun pergi ke Melaka terus and booking hotel di Melaka, iaitu Sun Inn. Jadi saya dah tunjuk dah bilik kami macam mana. And itu je lah. Dah penat dah hari ni buat video, lepas tu driving lagi yang jalan semua kan. So kita nak tidur and nak rest, and ada kerja dan program nak kena handle. So itu sajalah untuk video kita kali ni. Korang kena stay tune untuk next episode of this vlog, iaitu kita akan pergi area Melaka. Kita akan jalan-jalan area Melaka, iaitu next day lah, untuk esok. Okay, jadi yang belum tekan subscribe, like dan share all my video. And thank you so much sebab tengok sampai habis ni, sampai ke penghujung ni. And itu saja dari saya. Assalamualaikum dan